Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP jadi penggerak untuk tingkat kesedaran kitar semula dan kurangkan pelepasan karbon. Itu antara fokus lintas langsung dari Pulau Mutiara hari ini. Perinciannya langsung ke sana bersama Zatul Iqmah Muhammad Nur. Mesra alam, jimat dan jana pulangan. Itu yang dapat digambarkan mengenai inisiatif bengkel upcycle Majlis Bandaraya Seberang Perai MBSP. Hasil sentuhan 32 kaki tangannya, pelbagai produk kraft dihasilkan daripada barangan terpakai. Malah ada yang dijadikan sebagai hiasan mengindahkan lagi taman-taman di sekitar MBSP. Menurut Datuk Bandar MBSP, Datuk Azhar Arshad, inisiatif bertujuan meningkatkan kesedaran akan kepentingan kitar semula sekaligus mengurangkan kadar pelepasan karbon di negeri ini. Pihaknya turut mengambil bahan buangan yang berpotensi untuk dikitar semula dari kilang-kilang dan kedai tayar selain tapak pelepasan sampah MBSP. Dampak yang sangat baik. Kita bukan saja buat ini untuk diri kita atau MBSP saja, tetapi kita kembangkan. Iaitu di mana kita juga engage berhubung dengan pihak-pihak luar seperti sekolah, NGO. Kita pergi ke sekolah-sekolah, mengajar mereka, memberi semangat. Sebab objektif kita adalah untuk supaya menggalakkan masyarakat tidak membuang sampah, juga boleh meningkatkan kadar kita semula. Stigma pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET tak boleh pergi jauh, perlu diubah. Sebaliknya, Pengerusi Persatuan Pembangunan Kemahiran Pulau Pinang, Pemahir, Muhammad Jailani Daud Ibrahim menegaskan TVET perlu dijadikan keutamaan selaras permintaan tinggi tenaga kerja dalam bidang itu. Bidang TVET juga bukan semata-mata untuk melengkapkan keperluan sukatan pelajaran di sekolah. Masih lagi dalam pemikiran pelajar-pelajar sekarang ini adalah option kedua. Kita kena lagi membuat program-program penerangan ataupun TVET ini lebih kepada pelajar supaya pelajar dapat lebih tentang maklumat tentang TVET. TVET ini ialah bukan satu program kelas kedua. Beliau berkata demikian selepas program pencerahan dan penerangan mengenai rancangan pendidikan latihan teknikal dan vokasional TVET untuk pelajar sekolah menengah di Komtar. Bagi memperkasa pembangunan pendidikan bahasa Tamil, Jawatankuasa Khas Sekolah-Sekolah Tamil Pulau Pinang agih lebih 15,500 buku latihan dan rujukan ke 28 sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT seluruh negeri ini. Ia melibatkan 5,330 murid. Pengerusi jawatankuasa tersebut, Datuk Sri S. Sundarajo berkata, 50.63% daripada penerima merupakan golongan B40. Jawatankuasa khas untuk sekolah-sekolah Tamil di Pulau Pinang kerana kami mengulurkan bantuan secara beli buku kajian untuk tahun depan. Untuk murid-murid yang akan masuk darjah 2, misal kata tahun depan, tahun ini kita bagi buku. Supaya dalam sebulan setengah ini, budak daripada duduk rumah tak buat apa, dapat mengaji. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan buku-buku latihan itu di Dewan SJKT Mak Mandin. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Paparan itu mengakhiri berita dari Pulau Pinang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Baik, terima kasih. Seorang lelaki mengaku tidak bersalah atas tuduhan merompak warga Filipina. Tertuduh B. Mugilan, 26 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Butterworth, Nur Aini Yusof. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa merompak beg milik mangsa di Taman Perindustrian IKS Simpang 4, Nibong Tebal 29 November lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 392 Kanun Keseksaan.
Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Wan Amira Ruzaini Wan Abdul Razak manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah membenarkan tertuduh dijamin RM10,000. Sebutan semula kes 15 Januari ini. Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM mengadakan eksersis Taming Sari Siri 22 tahun 2023 bagi menguji keupayaan dan kesiapsiagaan sistem peluru berpepandu di kapal serta tahap kompetensi anggotanya. Jelas TLDM berikutan lanskap geostrategik yang semakin mencabar ketika ini. Pasukan itu memainkan peranan yang sangat penting untuk kekal relevan dalam konteks pertahanan maritim. Pelaksanaan eksersis Taming Sari dapat mempamerkan keupayaan kuasa tempur TLDM. Ia membuktikan TLDM kekal berkeupayaan di arena pertahanan maritim, kredibel dan mampu mempertahankan kedaulatan perairan negara. Eksersis yang bermula dari 4 hingga 16 Disember terbahagi kepada 4 fasa, iaitu fasa pelabuhan, fasa pempeserihan dan raptai penembakan, fasa hari penembakan dan fasa penutup. 99 pasukan pancaragam dari dalam dan luar negara menyertai Malaysia National Band Competition Netcom edisi ke-22. Penganjuran selama 3 hari di Alustar itu bagi merebut gelaran juara pasukan pancaragam terbaik peringkat kebangsaan dan antarabangsa. 4 kategori dipertandingkan iaitu Marching Field Show, Marching Street Parade, Drumline Battle dan Colour Guards. Kali ini format dia lebih kurang sama, cuma mungkin penambahan yang kita buat ialah dari segi memecahkan lagi a particular category. So contohnya we have marching field show yang itu di mana the whole satu pancaragam akan masuk bertanding. Kita juga pecahkan dari pancaragam tu, contohnya untuk colour guard, ya. Kita ada drum battle. So kita ada kategori menengah dan kita ada kategori sekolah rendah juga. Bertemakan Music Unites, pertandingan tersebut merupakan anjuran Yayasan Amanah Industri Kreatif Kebangsaan YAIK dengan kerjasama PPM. Turut terlibat Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya, Majlis Bandaraya Alustar dan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Acara yang bermula semalam hingga Sabtu itu turut merancakkan lagi sektor pelancongan negeri Kedah.